Ya, Alhamdulillah. Seperti Ustaz uh, Salihuddin, Umar, ibu-ibu, anak yang sekalian. Pak syukurlah tak dilupakan. Alhamdulillah datang sama dengan rombongan ni. Ada rombongan orang lain dan yang dilahirkan kepada Ustaz Umar Buri. Datang petang semalam dan tadi kuliah di kampung Buddha Hashim, Kuching. Buddha Hashim pagi tadi lah. Untuk bawa rehat sekejap tu ke situ lah. Dan betul lagi di Seriwangi, di Masjid Seriwangi. InsyaAllah Ustaz akan beri sedikit usia atau sedikit sekiranya kenaan apa-apalah yang berpanduan kita bersama. Dan minta maaf lewat sikit lah, sikit jauh tu. Biasanya saya pernah nak datang awal, lagi pun ada kuliah-kuliah yang lain lah. Jadi mungkin berapa sejam atau setengah jam pulang ke Ustaz lah. Kalau ada soalan lagi kalau banyak kalau ada soalan lagi bagus. Okey, jadi saya dah tanpa meninggalkan masa kepada Ustaz yang akan opsi dia. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa la karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada kekanda saya Dr. Hazman yang dimuliakan Fadil Ustaz Salihuddin, Pak Syukur, Omar dan ibu-ibu, para hadirin sidang jemaah. Mudah-mudahan kita dilimpahkan barakah, rahmat dan sakinah, ketenangan insya-Allah. Syukur alhamdulillah pada pagi ini merangkap hampir ke tengah hari dapat bersama-sama dalam majlis ilmu. Dengan kesempatan yang ada, insya-Allah saya nak menyambung perbahasan suratul Fatihah. Bila saya tengok balik catatan nota saya, kali terakhir kita sampai ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Jadi pada pagi ini kita akan sambung siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat yang terakhir lah, ayat yang ke-7. Kita nak tengok sedikit dia punya terjemahan, kemudian tafsir dan paling penting pengajaran. Kerana surah Fatihah ini sebagaimana kita maklum merupakan induk, ya, ummul kitab, dan dalam sembahyang merupakan rukun, ya, rukun yang tak dapat tidak mesti dibaca, ya, suratul Fatihah. Baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum ni kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang macam mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu jalan orang-orang yang an'amta, yang engkau telah beri nikmat ke atas mereka. An'amta. Ya. Jadi an'ama asalnya an'ama fi'il madhi itu, kemudian dia muttasil dengan dhamir, nun tu disukunkan, an'amta. Ya. Jadi ta tu engkau, merujuk kepada Allah, yang engkau wahai Allah beri nikmat. Dalam bahasa Arab selalu tok guru kita ingatkan, walaupun kita tak jumpalah orang baca an'amtu,
kan, siratal ladzina an'amtu alaihim. Tapi kalau berlaku berubah makna. An'amta engkau, kalau an'amtu aku. Aku beri nikmat, jatuhnya kita pula jadi Tuhan. Dari sudut akidah tu memang masalah besar lah, ya. Sebab itulah bahasa Arab ni dia sangat sensitif berkenaan dengan baris, ya. Ada ketika dia berubah makna, ada ketika dia tak berubah makna. An'am tu aku yang beri nikmat, kita pula beri nikmat. Sepatutnya nak bagi tahu Allah yang beri nikmat. Alaihim, ya, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Jadi persoalan di situ, apakah nikmat yang dimaksudkan dalam ayat ini? Tidak lain dan tidak bukan, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Itulah sebesar-besar nikmat, ya. Sebesar-besar nikmat iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat mengenal Allah, ya. Nikmat boleh duduk dalam majlis ilmu, nikmat boleh baca Quran, nikmat boleh berzikir, boleh beristighfar, berselawat, apa semua. Itu adalah nikmat. Nikmat yang sangat besar sebenarnya. Kita hadir majlis ilmu, besar nikmat. Sehingga ada ungkapan menyebut, kalaulah sekiranya raja-raja, menteri-menteri tahu betapa nikmatnya duduk dalam majlis ilmu, nescaya mereka tinggalkan istana-istana mereka. Nak tunjuk kata besarnya nikmat. Sehingga kan tuan-tuan perempuan, dalam syurga nanti, ahli-ahli syurga akan diberi nikmat oleh Allah. Salah satu nikmatnya ialah duduk dalam majlis ilmu. Bayangkan, dalam syurga nanti masih ada majlis ilmu macam mana kita kat dunia. Tapi bukan atas nama hukum wajib, bukan atas nama mengaji fardu ain, tak mengaji berdosa, tak. Saja-saja. Ahli syurga akan minta kepada Allah, ya Allah, kami nak duduk dalam majlis ilmu. Kerana apa? Kerana duduk dalam majlis ilmu ni nikmat, lazat, dia seronok. Satu ketenangan jiwa. Dan canggihnya, hebatnya masa tu, kalau dalam syurga boleh pilih tok guru siapa. Kita nak Imam Syafi'i mengajar, kita nak Imam Abu Hanifah mengajar, ulama-ulama yang kita selama ni dengar nama, ya kan. Jadi dalam syurga masih ada majlis ilmu, tapi bukan hukum wajib sebab wajib belajar tu, tapi kerana nikmat dan lazatnya, seronok duduk di dalam majlis ilmu. Sebab tu kalau kita tengok nikmat syurga ni, sikitlah ke situ. Nikmat syurga selalu kalau kita terbayang, kalau orang lelaki bidadari lah, sonok lah, habis sonok lah. Lepas tu dengan makan minumnya, apa lagi, tak tua-tua kan, sentiasa muda dalam syurga, tak mati-mati. Itu nikmat yang kecil sebenarnya, walaupun dia nikmat kecil. Nikmat yang paling besar apa? Melihat Allah, itu nombor satu carta. Nombor dua apa? Kerana adanya Nabi Muhammad dalam syurga. Nabi Muhammad SAW duduk dalam syurga tu menyebabkan syurga jadi nikmat. Kemudian yang ketiganya majlis ilmu tadi. Itu ranking senarai-senarai nikmat dalam syurga. Kita hak nampak itulah makan minum, ya, perhiasan, semua buatan daripada emas, luk-luk, marjan apa semua kan. Itu nikmat-nikmat yang kecil, ya. Baik. Di mana yang dikatakan Islam itu nikmat? Betul ke Islam ni nikmat? Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 85, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari pegangan hidupnya selain Islam, selain pada Islam, apa jadi? Falan yuqbal, Allah tak terima. Allah tak terima apa saja yang dia buat dari jenis kebaikan ke apa ke, Allah tak terima. Wa huwa fil akhirah, dan dia di akhirat nanti termasuk orang yang rugi. Di situ baru kita tahu besarnya nikmat Islam. Sebab dia menjadi syarat untuk membolehkan amalan kita diterima oleh Allah. Kiranya kita ada akaun yang melayakkan untuk dapat pahala.
Orang kafir, orang bukan Islam, not yet Muslim, yang tidak Islam, kebaikan yang mereka buat tak masuk dalam akaun. Pahala tu tak ada, nombor akaun tak ada. Ibaratnya begitu. Ya. Di situlah yang kata besarnya nikmat Islam, masya-Allah. Ya, saya pernah forum di Semenanjung dengan seorang mualaf Cina perempuan. Yang sekarang ni kalau dekat YouTube pun dah macam popular lah. Apa nama Islam saya lupa dah. Anna Lee ke apa? Ann Lee ke apa? Dalam forum tu dia kongsi pengalaman, dia kata sebelum dia masuk Islam, maknanya dia masih lagi Cina Buddha, dia rasa beruntung sebab tak dilahirkan sebagai orang Islam, dia kata. Dan masa tu dia tengok orang Islam, dia kata kesian orang Islam, kesiannya orang Islam. Kena puasa bulan Ramadan, kalau perempuan tutup aurat, kena bangun pagi, sembahyang subuh, banyaklah peraturan kan. Ini halal, ini haram, semua nak, dia kata beruntung dia tak jadi Islam. Masa tu kan. Tetapi Masya Allah Tabarakallah, setelah dia mendapat hidayah dan akhirnya dia masuk Islam, dia pramugari, dia asal pramugari. Lepas tu dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam baru dia sedar, dia kata beruntungnya Allah bagi dia nikmat Islam. Jadi cara sudut pandang dia berbeza. Dulu sebelum dia Islam, dia kesian dekat orang Islam. Dia kata orang Islam ni lah kesian, macam-macam nak kena buat kan. Sedangkan dia orang relax je, semua boleh. Tapi bila dia masuk Islam, baru dia sedar dan dia rasa, ya Allah, syukur ya Allah. Tak dapat nak dibayangkan kalau Allah ambil nyawa dia waktu dia kafir dulu, waktu dia bukan Islam dulu, khasirin. Dia akan menempuh satu kehidupan akhirat yang penuh kerugian. Memang dia terasa nikmat Islam tu, Masya Allah, Tabarakallah. Saya di Ipoh sekitar tahun 2014, kita aktif dengan program dipanggil Street Dakwah, program dakwah jalanan. Pergi jumpa orang dekat uptown, dekat tempat-tempat orang melepak kan. Program itu kalau di Ipoh lah, antara penggerak-penggerak utamanya geng-geng mu'alaf. Seorang tu nama Bro Nasir. Dialah yang ajak saya, Ustaz, kami nak buat street dakwah ni, boleh tak Ustaz join? Kita masa tu tak biasa, kuliah kat masjid surau je. Mana biasa kuliah kat luar tepi jalan macam pasar malam tu kan, macam orang jual ubat tu. Kita duduk kat situ cerita pasal Islam, agak janggal, pelik, tak biasa. Jadi saya kata, saya tak biasa kan. Saya tolaklah permintaan dia orang mula-mula tu. Tetapi Bro Nasir ni dia kata, Ustaz, Islam ni kita kena share dengan orang ramai kan. Yang dah datang masjid surau tu tak apalah, alhamdulillah. Tapi yang tak datang masjid surau ni, siapa yang nak pergi sampaikan dakwah Islam? Jadi nikmat Islam ni dia kata kena share. Saya suka ayat tu. Jadi dia orang yang convert ni, dia pun dapat rasa nikmat Islam tu. Jadi nikmat tu nak di-share, nak dikongsi dengan orang lain, supaya orang lain pun rasa nikmat. Kita yang dah lahir-lahir Islam ni kadang tak rasa nikmat pun, dah memang lahir Islam. Orang panggil Islam kad pengenalan kan, Islam keturunan. Tetapi dia orang yang mendapat nikmat ni, mereka hargai sungguh. Dan bukan sekadar mereka hargai, mereka nak kongsi dengan orang ramai, seramai mungkin. Jadi akhirnya saya pun, okeylah, setujulah nak join program street dakwah tu. Sampai satu saat masa tu saya terfikir, aku mu'alaf ke dia mu'alaf kan? Pasal dia mu'alaf, tapi dia punya semangat nak sebarkan Islam tu lebih pada kita yang dah beralaf-alaf ni kan. Jadi malu pula kita ustaz, dia orang biasa je kan, tapi kesungguhan dia tu, ustaz, Islam ni kita kena share dengan orang ramai, nikmat ustaz. Allah, malu. Akhirnya kita pun terlibat lah, belajar-belajar masa tu program street dakwah, sehingga akhirnya alhamdulillah ketika itu jadi fenomenal lah di Semenanjung kan, program street dakwah. Jadi an'amta, bila kita berbicara nikmat yang Allah beri, bukan nikmat makan minum, bukan nikmat pakaian, bukan nikmat rumah besar semata-mata, tapi nikmat kerohanian, nikmat bangsa akhirat ni, nikmat agama, nikmat Islam, nikmat iman.
Itulah sebenar-benar nikmat. Ya. Dalam kitab Nasaihul Ibad ada satu kata-kata hikmah daripada seorang Syekh Hamid. Dia kata apa? Aku mencari kenikmatan melalui harta, tetapi ternyata aku jumpa kenikmatan itu dengan sedikit harta. Aku mencari kenikmatan dengan harta, maksudnya banyak harta, kumpul harta, bermewah-mewah, tapi rupanya tak nikmat. Yang sebenar-benar nikmat ni, harta yang kita ada, kita sedekah, kita infak, itu baru nikmat. Itu kata Syekh Hamid Al-Laqaf. Ya? Dia sangka nikmat hidup ni dengan banyak harta. Ternyata salah dan silap apa yang dia faham tu. Kerana nikmat sebenar ialah dengan infak harta. Macam mana dengan infak harta pula nikmat? Sedangkan kalau kita fikir secara logiknya, bila dah infak harta, harta kita kurang kan? Jadi tak sonok lah di mana nikmatnya. Kalau harta banyak baru best, baru yes, wow aku kaya kan? Jadi dalam Islam tak. Sebab bila kita infak harta kita, kita sedekah, kita wakaf, kita bagi dekat orang susah dan seumpamanya, orang susah tu gembira, seronok menerima sedikit sumbangan kita. Kita tengok orang gembira, itulah satu nikmat pada kita, satu kepuasan yang sebenar. Ya. Dulu ada, saya lupa dah nama budak tu, dia antara jutawan muda di dunia. Dia buat macam kita kata apa, perisian game ni, dia jual tu jadi kaya raya. Memang jutawan, jet peribadi, sarapan pagi dekat Hong Kong, makan tengah hari dekat Eropah, makan malam, merata dunia pergi. Hotel berbintang-bintang dia duduk. Memang duit ni tidur atas duit lah. Tilamnya duit, bantal duit, semua duit. Kaya gila. Tapi sampai satu masa dia cerita, jiwanya kosong. Jiwanya kosong. Apa lagi yang dia nak sebenarnya? Last kali apa dia buat? Dia pergi dekat gelandangan, pergi dekat rumah orang miskin-miskin di Filipina, di Afrika. Duit tu dia bantu. Baru dia kata dia dapat nikmat. Cumanya saya tengok dalam dokumentari itu, cerita dia ni saya lupa nama dia. Dia Kristian. Kalau dapat tarik dia masuk Islam, Masya Allah. Kan? Dia Kristian. Tapi ayat dia kata, dia rasa puas bila bantu orang. Bila tengok orang susah senyum, orang yang melarat, nampak ceria, gembira kan. Orang tak ada rumah, bagi rumah. Baru dia rasa ada kepuasan dalam hidup. Tapi kalau sekadar makan mewah, hotel mewah, dia kata lama-lama jadi jemu, jadi orang kata apa, tepu. Kan? Jadi mangli. Akhirnya bosan, kosong hati dia. Ya. Sebab itulah pada kita sebenarnya nikmat adalah nikmat yang berbentuk rohani, nikmat agama, ya, nikmat kenal Allah, nikmat boleh baca Quran macam kita sebut tadi. Itulah nikmat, ya. Okey, alaihim, ya, siratal ladzina an'amta, jalan orang yang engkau beri nikmat. Kita dah bincang dah nikmat tu apa. Atas mereka. Siapa mereka ni pula? Siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihim tu siapa? Okey, dihuraikan atau ditafsirkan oleh surah An-Nisa. Ini dipanggil Al-Quran mentafsir Al-Quran. Kalau kita belajar ilmu tafsir, tafsir yang paling tinggi darjatnya adalah Al-Quran ditafsir oleh Al-Quran. Ayat ni ditafsir oleh surah ni, contoh macam tu. Yang kedua, Al-Quran ditafsir oleh hadis. Yang ketiga, Al-Quran ditafsir oleh para sahabat. Kemudian barulah Al-Quran ditafsir oleh para ulama secara ijtihad. Ya. Jadi surah An-Nisa ayat 69 menjelaskan, fa'an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Di situ Allah senaraikan 4 golongan yang telah mendapat nikmat, dan keempat-empat golongan inilah merupakan kita punya ikon, kita punya orang panggil apa? Idola. Kita punya sumber inspirasi. Kita pun nak tempuh jalan mereka. Mereka dah tempuh dah jalan tu. Ya, kita nak follow. Follow tu lah panggil tabi' tu. Tabi'in wattabi'in wattabi' tabi'. Kita ni follow jejak langkah. Siapa dia? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Kalau baca doa pun biasa kita dengar Tok Imam akan sebut, kan?
minan nabiyyin was-siddiqi wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya. Jadi martabat paling tinggi sekali di kalangan manusia ini adalah minan nabiyyin, ya, para nabi, para anbiya. Ini paling tinggi lah. Kita nak jadi nabi tak mungkin. Kita nak jadi nabi, nak jadi rasul tak mungkin, sebab rasul nabi ni pilihan Allah. Itu satu isu. Kemudian bila Nabi Muhammad dah wafat, tak ada dah pelantikan nabi, tak ada. Kan? Nabi lah yang terakhir. Kalau ada mana-mana orang dakwa dia nabi, itu bapa pembohong lah. Biar sekali serban dia besar ke, dia boleh jalan atas air ke, dia bertasbih sampai berapi-rapi ke, kalau dia kata dia nabi, itu bohong. Itu simple je. Itu basic akidah, ya. Jadi kita tak mungkin nak jadi nabi. Dan nabi ni bukan pelantikan manusia. Kita tak boleh buat mesyuarat. Kan? Mesyuarat, okey, mesyuarat apa kita punya agenda hari ni? Mesyuarat nak melantik seorang nabi di kampung kita. Kan? Kita lantik Ustaz Soleh jadi nabi. Tak boleh. Ya? Nabi ni pilihan Allah semata-mata. Pilihan Allah semata-mata. Jadi kita nak jadi nabi tak mungkin. Cuma yang kita boleh buat apa dia? Meniru akhlak nabi, mengamalkan sunnah nabi, kan? Nak jadi nabi tu takkan. Ya. Sebab itu contoh, ya, contoh. Kalau kita lihat ada satu hadis riwayat Imam Tirmizi. Nabi kata apa? At-tajirus saduq ma'an nabiyyin. Ya. Peniaga yang benar, ada sirah sebut al-amin, yang jujur, ma'an nabiyyin, bersama nabi dalam syurga. Dahsyat kan? Bersama nabi dalam syurga ni bukan hanya kaki qiyamul lail je. Orang kata ahli ibadah kan. Dalam hadis ni Nabi sebut peniaga, usahawan, businessman, yang dia meniaga dengan jujur, yang dia bukan hanya fikir untung dunia saja, dia fikir untung akhirat, akan layak bersama-sama nabi dalam syurga. Tu dahsyat. Nabi offer, ya, untuk peniaga-peniaga, ya, agar bersifat dengan sifat jujur, amanah, tak menipu, tak lakukan kita kata gharar, maisir, riba dan seumpamanya. Ya. Wasiddiqin. Wasiddiqin ni level nombor 2 lah, bawah selepas daripada para nabi. Wasiddiqin. Siddiqin ni orang yang benar. Ya, orang yang benar. Siapa orang yang benar? Ada satu kisah di kalangan sahabat bernama Anas bin Nadar. Anas bin Nadar, biasa Anas bin Malik, ini lain, orang lain, tapi sahabat. Anas bin Nadar. Anas bin Nadar ni, tuan-tuan, dia terlepas menyertai perang Badar atas kecuaian dirinya. Dia tak dapat join perang Badar sehingga dia betul-betul menyesal, menyesal. Dia marah dekat diri dia sendiri. Aku ni kenapalah leka, kenapalah cuai, kenapalah tak fokus, kan, sampai terlepas nak ikut perang Badar. Sehingga dia berjanji. Dia kata kalau lepas ni ada perang, aku mesti join, mesti turut serta, tak nak terlepas dah. Sehinggalah datang seruan jihad yang kita semua tahu, perang Uhud pula. Lepas perang Badar, perang Uhud. Jadi Anas bin Nadar dia tak tunggu lama dah, dia terus join perang tu sehingga akhirnya dia mati syahid dalam perang Uhud. Maka turun satu ayat dalam surah Al-Ahzab. Allah sebut apa? Minal mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alaih, ayat 23. Ya. Di kalangan orang mukmin ada lelaki rijal yang dia ni sadaqu. Sadaqu ni siddiq lah, yang benar janjinya. Dia cakap tu memang dia buat. Ya, kalau ada perang lepas ni aku mesti turun. Dia turun sungguh. Ini dipanggil siddiq. Orang yang benar atas perkataan dia, benar atas perbuatan dia. Dia tak macam puak Yahudi. Kalau kita baca surah Baqarah tu, ada satu ayat, orang Yahudi minta supaya adanya seorang panglima yang hebat boleh memimpin perang. Maksudnya kita nak berperang, kami nak berperang. Lepas tu Nabi dia cakap, jangan. Nanti kalau Allah wajibkan perang, takut kita lari pula, tak nak pula, berdalih lah apa. Puak-puak Yahudi kata, tidak, kita mesti perang, ni jihad fi sabilillah.
falamma kutiba alaihimul qital tawallaw. Tetapi ketika Allah mewajibkan perang ke atas mereka, kebanyakan mereka berpaling. Kalau bahasanya orang kata apa, cakap tak serupa bikin lah. Tadi bukan main semangat, jom jihad, jom jihad. Bila Allah suruh jihad, semua lari. Dia tidak ada siddiq, tidak ada sadaku dalam perkataannya. Itu bahaya. Baik, kemudian siddiq juga adalah orang yang sentiasa membenarkan perintah Allah, janji Allah, seperti mana Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq. Apa yang Nabi cakap semua betul. Dia tak pernah bangkang, tak pernah buruk sangka, tak pernah protes. Itu tahap iman yang sangat-sangat luar biasa. Kalau kita mengaji tauhid, dia sebut jazam kan, pegangan yang mesti putus. Hari ni orang sebut 100%. Tapi siddiq ni bagi saya bukan 100%, kalau boleh 200%. Keimanan dia, keyakinan dia kepada Allah, kepada Islam tu sampai tahap macam tu, masya-Allah. Wasyuhada. Ini golongan-golongan syuhada. Kalau bahasa mudah kita sebut orang yang mati syahid. Macam mana saudara-saudara kita di Palestin, masya-Allah. Bumi anbiya dan bumi syuhada di Palestin. Kalau tuan-tuan tengok dekat TikTok perkongsian Al-Fadhil Ustaz Amin, Ustaz Amin ni dia rajin bawa jemaah pergi ziarah ke Palestin satu ketika dahulu, dan memang kerap. Ustaz Amin pernah tanya kepada salah seorang imam Masjid Aqsa, dia kata macam mana orang Palestin ni boleh berani? Orang Palestin kita tengok di Gaza terutamanya berani dia macam kadang-kadang budak je. Ada satu gambar tu tahun bila entah, budak tu umur 14 tahun. Dia pegang batu, depan dia kereta kebal. Kereta kebal tu kan, relax je kita tengok, ya Allah, 14 tahun. Dahsyat. Jadi Ustaz Amin tanya salah seorang daripada imam Masjid Aqsa, macam mana orang Palestin boleh berani? Jawapan imam tu cukup hebat. Dia kata apa? Sebenarnya yang membuatkan kami berani ni, salah satu faktor ialah bumi Palestin tu sendiri. Bumi, tanah Palestin tu sendiri. Kemudian dia buat satu perumpamaan, kiasan, analogi. Dia kata seumpama bulan Ramadan. Kita kalau bulan Ramadan macam mana? Masjid penuh, datang tarawih, Bulan Ramadan dia punya aura dia punya, kita kata apa barakah dia lain macam. Kan? Yang tak pegang Quran pun tiba-tiba pegang Quran bulan Ramadan, bertadarus lah, itulah ini kan. Dia kata macam itulah Palestin. Dia tak sama macam bumi-bumi yang lain. Jadi siapa yang pijak bumi Palestin ni, dia datang semangat berani tu. Dan Ustaz Amin cerita, benda tu memang betul-betul berlaku bila dia bawa rombongan ziarah. Ketika itu berlaku pergolakan, dia tak sebut tahun bila, tapi ada berlaku pergolakan. Makcik-makcik yang pergi ikut rombongan tu, kalau kat Malaysia sebelum sampai kat Palestin, masa kat Malaysia dia kata cancel lah Ustaz, cancel lah, ni tengah bergolak ni, bahaya kan. Tapi bila dia pergi mesyuarat, pergi juga sebab duit semua dah bayar, duit hotel, duit apa semua banyak dah keluar, pergi tu tawakal. Bila pergi, makcik-makcik yang kat Malaysia ni rasa takut-takut, sampai Palestin dia pun lagi berani. Lain macam. Memang sungguhlah barakah bumi Palestin tu. Kita tengok, bukan sekadar kita kata orang Palestin begitu, tapi bumi tu, tanah tu. Boleh jadi kalau kita pun mudah-mudahan kalau pijak tanah Palestin tu pun, Yahudi depan tu pun kita akan lawan. Dia begitu barakah bumi para anbiya dan bumi syuhada ni kan. Tu hebat. Wasyuhada. Sebab tu kita tengok kebanyakan lah orang-orang Palestin bila anaknya meninggal, mati syahid, seronok. Suami meninggal, seronok. Macam mana boleh seronok? Sebab mati syahid ni kita tahu dah memang syurga. Lepas tu masuk syurga tanpa hisab, dan diberi kelebihan untuk memberi syafaat kepada ahli keluarga kan. Masuk syurga mesti seronok. Macam kita lah dulu-dulu, mak ayah kalau anak boleh masuk universiti, seronok. Zaman dulu lah, zaman 80-an 90-an dulu kira hebat lah masuk universiti. Zaman sekarang ni duk fikir PTPTN pula, beban bayar hutang kan. Lepas tu masuk universiti belum tentu ada kerja, menganggur bersepah-sepah, dah pening kepala dah sekarang.
Zaman dulu kalau anak masuk universiti, satu bangga, lepas tu mak ayah seronok. Seronok anak masuk universiti kan. Ataupun anak boleh masuk kerja kerajaan, government. Oh best. Ini masuk syurga tanpa hisap. Mau tak seronok? Itu yang mak ayah seronok kalau anak mati syahid kan. Sedih memanglah, sedih satu sudut meninggal mati kan. Tapi kita orang Islam beriman dengan adanya hari akhirat. Apa nak sedih? Yelah, sedih sebagai manusia tu sedih lah. Tapi nak sedih lama-lama, sedih sampai mempertikaikan takdir Allah, tak perlu. Sebab kita hidup ada hari akhirat. Dan di akhirat orang mati syahid syurga tanpa hisap, boleh beri syafaat lagi. Itu yang seronok. Ya, seronok. Masya Allah. Ya. Itu dia punya tahap iman dia luar biasa lah. Orang-orang yang imannya hebat ni tuan-tuan, kalau mati syahid, kita kalau mati sebut innalillah kan, innalillahi wa inna. Tapi orang yang hebat ni bila dengar anak mati syahid, alhamdulillah. Oh, pelik kan. Sebab syukur Allah bagi darjat mati syahid kan, pangkat-pangkat. Kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia orang alhamdulillah. Dia orang punya martabat tu bukan martabat sabar dan martabat syukur. Kita kalau kena musibah kena sebut innalillah kan, musibah. Alladzina idza asabatuhum musibah. Tapi orang yang maqam tinggi ni bila dapat musibah dia alhamdulillah, syukur. Ya. Saya teringat lagi Ustaz Hanafiah, seorang lagi ustaz yang hebat. Ya. Waktu doktor mengesahkan dia kena kanser. Kanser usus apa? Tahap 4. Dan masa tu doktor kata umurnya hanya takat 2018 je. Tahun 2018 je jangka hayat dia. Bila dia dengar doktor cakap macam tu, terus dia jawab, dia respon alhamdulillah. Doktor pun terkejut. Alhamdulillah. Orang 2018 nak mati takut dah kan? Alamak, nak mati dah. 2018 kali ikut hayat dia, tapi sampai sekarang hidup lagi kan. Allah bagi panjang umur, masya-Allah. Sebab bila dia terima laporan doktor tu, dia cakap alhamdulillah. Doktor pun tanya, kenapa alhamdulillah ustaz? Kan nak mati kot kan. 2018 pendek umur takat tu je boleh. Dia kata saya ni sebenarnya susah nak ingat mati walaupun saya ustaz. Kadang-kadang suruh orang ingat mati, saya sendiri pun kadang lupa. Jadi bila dah doktor bagi tahu macam ni, memang saya kena ingat mati betul lah. Jadi alhamdulillah, Allah bagi saya idea untuk sentiasa ingat mati dan buat persiapan. Ya, sampai umur 2018 ya. Tak lama dah. Allah bagi saya untuk sentiasa ingat mati, syukur. Sebab nak ingat mati bukan senang. Bahkan kadang-kadang orang tak suka ingat mati. Kita kalau rakan-rakan kita non Muslim, tak tahulah, mungkin kat Sarawak pun sama. Kalau di Semenanjung tu kita kata Cina kan. Oi, jangan sebut mati, suil. Dia tak suka cerita mati kan. Kalau boleh nak hidup panjang. Jadi susah nak ingat mati ni. Jadi bila Allah bagi sakit, alhamdulillah. Ya. Allah lorongkan supaya kita ni mudah ingat mati, ya, mudah ingat mati. Baik, yang akhir sekali was-solihin. Ini martabat yang insya-Allah kita boleh dapatlah kot, insya-Allah. Nabi, nak jadi nabi tak mungkin. Nak jadi siddiq, oi payah tu. Nak jadi syuhada, para syuhada, boleh pasang niat jelah barangkali kan. Nak ada niat mati syahid. Kan? Tapi nak mati syahid tu sendiri wallahu a'lam kan. Was-solihin. Yang ni orang-orang yang soleh. Yang tu illal ladzina amanu wa amilus solihat, orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Baik. Kemudian kita habiskan ayat ni ghairil maghdub, dan kita minta dijauhkan daripada jalan orang-orang yang maghdub, yang dimurkai, waladhdallin, dan orang yang sesat. Kebanyakan kitab tafsir menyebut maghdub di sini adalah Yahudi, dhalin adalah Nasrani. Tapi kalau secara umum, siapakah golongan yang dimurkai? Tengok ulama tafsir kata, mereka yang tahu kebenaran tapi lawan kebenaran tu. Itu ciri-ciri umum orang yang dimurkai oleh Allah. Dia tahu Nabi benar tapi dia lawan. Itu Yahudi ya. Ya, dia bukan tak tahu Nabi benar tapi dia lawan. Kalau tengok dalam kitab Hayatus Sahabah, apa yang disebut oleh tentera-tentera Musailamah Al-Kadzab dalam perang Yamamah.
Perang Yamamah ni zaman Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, melawan Nabi palsu, namanya Musailamah kan. Musailamah ni pengikutnya 40,000, bayangkan ajaran sesat. 40,000 dia punya tentera pengikut dia. Tapi pengikut dia kata apa? Asyhadu anna Musailamata kazzab wa Muhammadan shadiq. Walakin kazzaba Rabi'ah ahabbu ilaina min sidqin mudhar. Ni sebahagian daripada tentera-tentera pengikut-pengikut Musailamah dia kata apa? Sebenarnya kami tahu Musailamah ni memang pembohong. Dia bukan nabi. Kami tahu, kami sedar. Yang sebenar-benar nabi adalah Muhammad. Lakin tetapi, ya, sekalipun Musailamah ni pembohong, tapi oleh kerana dia satu kabilah dengan kami, Bani Rabi'ah, maka kami ikut dia. Sedangkan Muhammad, dia betul, ya, dia benar, tapi tak sama kabilah. Muhammad ni Bani Mudhar. Sebab itu kami lawan. Inilah golongan yang dimurkai Allah. Dia tahu Muhammad betul tapi tak nak ikut. Dia tahu Musailamah ni penipu, tapi bantu juga Musailamah semata-mata satu bangsa, satu suku, satu kabilah. Ini dipanggil asabiyah kalau dalam Islam kan. Dipanggil semangat asabiyah ni. Kita tahu dah ketua kita salah, tapi oleh kerana satu geng. Kalau hari ni kalau politik, satu parti, satu warna, kita tahu dah orang atas ni semua tak boleh percaya ni, rasuah lah, menipu macam-macam. Tapi oleh kerana satu parti kan, ikut je. Ini dipanggil maghdub. Allah sangat murka orang yang sebegini, ya. Na'udzubillah min zalik, minta kita dijauhkan. Ya, minta dijauhkan. Waladhdallin, yang sesat ni siapa pula? Kalau secara umum, orang yang tak tahu tetapi memandai-mandai kata tahu, itu jadi sesat. Kalau maghdub ni tadi, dia tahu kebenaran, dia lawan. Memang Allah murka lah. Kamu dah tahu itu benar tapi kamu lawan. Yang dhali ni sesat. Sesat ni dia tak tahu tapi dia claim kata dia tahu. Memang sesat. Orang masuk hutan kan, kita tak tahu selok belok hutan tapi pandai-pandai kata saya tahu, tak apa, saya bawa. Bawa memang sesat lah. Dah lah masuk tu kompas tak ada, peta tak ada, main agak-agak tunjuk pandai, kebiasaannya terdedah kepada kesesatan. Itu secara umum dhalin, ya. Sebab itu dalam Islam kita ada jahil murakkab, ada jahil basit kan. Jahil basit tak apalah, dia mengaku dia jahil, dia belajar. Kalau murakkab ni, dia tak nak mengaku dia tu jahil, lepas tu buat-buat pandai pula. Itu yang masalah. Macam kita pernah sebut sebelum ni kan, ada satu contoh, anak dia tanya ayah, ingat lagi tak cerita? Yang anak tu tanya apa? Ayah, tadi kat sekolah ada belajar bab najis. Najis berat dengan najis ringan. Mughallazah dengan najis apa? Mukhaffafah. Saya tak faham lah. Ayah boleh tak cerita? Ayah dia pun kata, alah senang je tu. Najis berat adalah najis taik gajah, dia kata. Najis ringan adalah taik cicak. Dia kata najis berat tu taik gajah sebab besar taik tu berat. Padahal tak ada kena-mengena pun. Nak cerita najis babi tu dengan anjing. Tapi ayah kalau tak tahu nanti malu pula. Jatuh standard ayat sebab tak tahu kan ayah kan. Nak tunjuk pandai jawab juga. Sedangkan jawapan tu tak apa-apa jawapan. Itu dipanggil murakkab, bahaya. Ya. Ini yang banyak hari ni. Ya, berlaku tambah zaman media sosial. Kadang-kadang sampai hilang adab. Dekat page-page mufti-mufti, orang komen, maki hamun mufti. Ya, jadi kita bukan ada satu mufti dia, beribu-ribu mufti dah dekat Facebook. Semua nak jadi mufti. Padahal tak ada asas agama yang kuat, bahasa Arab pun tak apa-apa jadinya kan. Itu jadi sesat, na'udzubillah. Jadi kita mohon setiap hari dalam sembahyang tak pernah miss, ya Allah peliharalah kami daripada golongan, menjadi golongan yang dimurkai dan golongan yang sesat, secara khususnya Yahudi Nasrani, tapi secara umumnya macam kita sebut tadi, orang yang tahu tapi lawan Islam, ya, orang yang tak tahu buat-buat tahu. Kita elakkan daripada dua sifat ni. Mudah-mudahan ya Allah berkenan untuk memberi kita hidayah dan taufiknya insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Jadi begitulah, selesai sudah perkongsian kita berkenaan sedikit makna, terjemahan, pengajaran di sebalik
surah Al-Fatihah yang merupakan surah darah daging kita, insya-Allah. Jadi selesai dah. Lepas ni punya pertemuan, insya-Allah kita akan fikir-fikirkan pula lah untuk pengisian selain daripada surah Al-Fatihah. Baik, sekiranya ada persoalan silakan kalau ada. Kalau tak ada lagi afdal, boleh kita makan.